Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil qail. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus shiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wassalatu wassalamu ala man qala Man shama ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi. Salatan wa salaman ala rasulina al-amin sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma ij'alna minal ladzina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsana. Astaghfirullahal 'azim. Innallaha ghafurur rahim. Wala haula wala quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Amma ba'd. Muslimin muslimat rahimakumullah, alhamdulillah thumma alhamdulillah. Kita memanjatkan kesyukuran kepada Allah Subhanahu wa taala kerana pada pagi yang mulia ini Allah Subhanahu wa taala masih lagi memberikan kita ruang dan peluang untuk kita hadir ke surau dan berpagi-pagi kita melaksanakan solat sunat yang bersama-sama dengan kita melaksanakan qiyamul lail yang kita isi dengan solat sunat tasbih sebagai kita mengambil keutamaan melaksanakan solat sunat tasbih ya, kerana boleh jadi kita nak laksanakan sendiri itu suka payah sikit. Jadi dengan berjamaah ini memudahkan kita melaksanakan solat sunat tasbih. Kerana solat sunat tasbih ini Allahumma salli ala sayyidina Muhammad mengambil masa kurang lebih 30 ke 40 minit. Kalau panjang lagi boleh pergi sejam. Cuma pagi tadi dalam 40 minit. Dia bergantung kepada bacaan yang kita baca. Jadi kita baca, ambil bacaan ringkas. Kalau bacaan panjang Surah Ar-Rahman, Surah Al-Waqi'ah panjang sikit lah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad kerana masa kita lah ya, kalau bukan bulan Ramadan kita tidak perlu sahur. Kerana bulan Ramadan ni kita kena sahur. Sikit lagi kita habis 5.50 je. Saya tak apa makan kurma yang menarik. Tuan-tuan makan nasi. Tapi hari ni pagi tadi ni saya makan nasi. Saya makan sama dengan tuan-tuan. Selalu kita makan kurma, syukurlah kan. Kita buat air Allahumma salli ala sayyidina Muhammad yang disebut sebagai Nabi. Kurma yang kita rendam malam, bubuk dalam cawan. Cek lagi minum ada bahasa kita nak sebutlah. Kurma kita buah dalam cawan, tapi tadi sebab kita nak mari sahur di sini, saya buah dalam botol. Jadi bila buah dalam botol, kurma tu payah nak keluar. Dia nak jadi apa? Nak jadi cerita sikit. Payah nak keluar. Dia sepatutnya kurma tu kita makan, ayak tu kita minum. Tapi tadi ni kurma tu boleh jadi makan tu sebiji 2 biji lah. Kurma yang kita rendam tu sebolehnya angka yang ganjil. 3 ke 5 ke 7. Hak comelnya 7 lah. Dan kurma yang kita nak guna hak comelnya, tapi KG kata ustaz tak apalah kan. Kurma ajwah, kurma Nabi. Baik, dengan angka kuantiti tadi 7 biji atau 3 biji. KG kata banyak nak makan kurma ni. KG bagi rasa manis kan. Dia beza bila kita makan terus kurma ni, makan terus dengan kita buat air Nabi. Bila kita buat air Nabi ni, kalau kita makan kurma, makan betul ni 3 biji pun berasa, berasa dia tekak ni manis sungguh dah. Tapi bila kita buat air Nabi ni, rendam malam, pukul 11 malam, pagi sahur ni kita makan. Jadi manis dia tu pergi ke air.
Jadi boleh makan molek. Kemudian kurma tu jadi lembut dah. Tak payah nak kunyah dah. Tak payah nak kunyah kuat-kuat dah. Kalau hak makan turun ni kena kunyah lagi. Kan? Tu dia lembut dah pasal kita rendam. Dan itu merupakan kita sebutkan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau kita dapat amalkan dia cantiklah. Tu. Tapi kadang kita kata aku dah boleh kena makan nasi juga, tak apalah. Bukan kita kata jangan makan nasi. Ikut Nabi makan kurma ya, ada boleh. Tengok kepada diri kita masing-masing. Boleh jadi kita tak tahan dengan tak makan nasi, ya makanlah nasi. Kan? Kalau kita tahan dengan makan kurma saja, ya cukup makan kurma. Terpulang kepada masing-masing, kerana masing-masing itu berbeza. Ya. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Demikianlah dalam perkara-perkara yang lain masing-masing itu berbeza. Umpamanya kalau kita sebut tentang kemuliaan dan kelebihan Ramadan dengan Quran. Al-Imam Syafi'i rahimahullah khatam Quran dalam bulan Ramadan 60 kali. Masya-Allah tabarakallah. Sehari 2 kali. Kita sehari pula. Sebulan sekali pun kira kata mujahadah dah. Kita puasa sebulan sekali tu ialah alhamdulillah. Bukan kita kata mung tak boleh lawan. Imam Syafi'i 60 baik mung apa tu tak payahlah mujahadah sangat. Kan? Dengan sekali khatam je. Jadi tak menjadi masalah sekali khatam kau tak dan khatam setengah kali apa tu 15 juzuk kau. Kerana pada setiap orang tu berbeza. Berbeza pada kadar bacaan. Sebab itu Nabi sebut al-mahiru bil Quran ma'as safaratil kiramil bararah walladzina yaqra'ul Quran wa yatata'u lahu ajran. Dia bezalah orang yang mahir boleh baca cepat, laju, kan. Berbeza dengan orang yang tak mahir, jenuh. Orang yang tak mahir nak sekali khatam pun boleh jadi payah kepada dia. Dia baca sikit saku, baca sikit saku. Yang tak mahir ni baca 2-3 kalimah saku, baca 3 kalimah saku. Nabi Facebook lahu ajrani. Orang yang tak mahir Quran ni dia baca juga. Bagi dia 2 pahala. 1 pahala baca Quran, yang kedua pahala mujahadah. Sungguh. Ya, kerana ada orang bila baca 2-3 kalimah saku, bila tu habis ayat sadaqallahul azim. Habis mujahadah. Tak ada. Pasal ada sakut. Tapi dia baca lagi. Masya-Allah tabarakallah. Maka kita sebut tadi bergantung kepada masing-masing. Jangan kita banding bezalah, ya. Banding beza orang ni 5 kali khatam, orang ni 3 kali, aku sekali dah. Atau aku tak dah habis, tak dah khatam. Ya. Allah nilai dari sudut mujahadah. Yalah dari sudut khatam tu satulah. Tapi mujahadah tu yang mana matlamat puasa tu la'allakum tattaqun, mudah-mudahan kamu bertakwa. Ya. Maka seseorang itu boleh dia bermujahadah sehari 5 muka ya. Kenapa? Kerana kata tadi baca begitu saku. Ada orang sejuzuk pula sehari 5 juzuk. Pasal ia lacak, kan. Tetapi dengan 5 muka sehari, kerana tadi tu tidak mahir dengan Quran, banyak saku, banyak gagak ni, banyak tersangkut-sangkut ni. Di sisi Allah, masya-Allah tabarakallah, besar ganjaran. Tiap hari baca. Kerana istiqamah, berterusan. Sebab itu segala ibadah amal soleh yang kita buat yang disukai Nabi, iaitulah yang berterusan walaupun sikit. Berbanding dengan banyak, jarang-jarang. Bukan jarang, kadang-kadang. Hak Piramli itu kadang-kadang hak jauh sekali kan. Hak sikit sangat, kadang-kadang. Tu banyak-banyak, sikit-sikit, jarang-jarang, kadang-kadang. Itu hak menikah lah kan. Menikah seorang banyak. Masa ramai menikah seorang. Nikah 2 sikit-sikit, adalah sepi sikit-sikit. Nikah 3 jarang-jarang jumpa. Nikah 4 kadang-kadang jauh lagi. Jadi nak sebut jarak tu jauh. Contoh kita kata awal Ramadan bangun tahajud. Ni awal ni bangun tahajud 20 rakaat. Banyak. Pasal dia semangat.
Kan esok nak puasa ni, kalau Sayyidina Muhammad, esok nak puasa ni, malam ni semangat 20 rakaat. Lepas tu malam kedua dah tak bangun dah. Lah kali hujung pula. Hujung pula nak raya pula, malam raya pula 20 pula rakaat. Lebih disukai Nabi tiap-tiap malam 2. Nah, 2 tu, tapi 2 jadi banyak pula nah. Ada kita banyak. Hak nu hak awal 20 rakaat, hak ujung 20 rakaat, hak tengah 20 rakaat itu kata. Jadi 60 kan keseluruhan tu. Lebih Nabi suka hak tiap-tiap malam tu 2 60 juga. Sama kan? Kalau kita tengok dari sudut angka sama, tak ada beza. Tetapi kerana istiqamah berterusan. Tiap-tiap pagi, tiap-tiap malam dia 2 rakaat. Samalah solat sunat tarawih. Nah, kalau tak mampu 20 buat 8. Jangan pula tak mampu 8 buat 2. Kurang sangat tu. Dia dalam tarawih ni 8 20. 8 dan 20 atau 8 20 atau 36. Nak banyak 36. Jadi jangan bergaduh 8 20 80. Pasal apa mu buat 8, buatlah 20. Kan? Dia tak bayar tarawih pun. Duk kondem je. Pasal apa surau ni buat 8, mu masjid buat 20. Kalau hang nak buat 20, pi masjid tu. Kan? Jangan duk apa tu kata kondem, gaduh dan sebagainya. Duk gaduh 8 20 buat 36. Banyak lagi tak gaduh dah. Tapi orang yang duduk tikai ni bukan rajin sangat pun. Macam dulu tikai masjid tutup. Bukan masjid tak mari pun masjid. Tak mari pun surau. Duduk tikai dalam media sosial Facebook kata apa ni. Kan? Tunggu ungguh ni masjid tutup ni, patut masjid tak boleh tutup. Dia tak pi pun masjid. Kan? Hanya Jumaat tu pun pasal wajib. Ada orang sekali 2 kali setahun raya. Tengok raya masjid tutup marah pasal dia tak boleh pi mayang raya. Kan? Raya tu pasal dia eksklusif dia pasal pakai baju raya, baju baru, seronok pi. Hari lain tak berapa berasa apa tu seronok. Muslimin muslimat, hadirin hadirat yang dirahmati Allah. Alhamdulillah kita hari ini hari yang ke-5 Ramadan. 1/6 dah. 5 hari dah berjalan. Baki lagi 25. Gitulah. Kita berasa itu aku nak masuk Ramadan, wa ballighna Ramadan, sampaikanlah aku bulan Ramadan. Kita dah masuk dah. Dan 5 hari dah. Hari ke-5 dah puasa. Ni puasa hari ke-5. Puasa yang ke-5. Jadi perjalanan tu berasa macam cepat. Jangan jelek pula duduk tengah Ramadan. Jangan jelek ujung Ramadan. 5 hari dah kan. Ya kita duduk mari dulu kuliah, kita kata ya Allah, sampaikanlah aku bulan Ramadan sampai ni siapa dah masuk dah. Dan doa kita minta agar sampai aku bulan Ramadan, tu kena bulan Ramadan ni bulan yang mulia. Bulan yang barakah. Yang banyak kelebihan dan keistimewaan yang Allah kurniakan dalam bulan Ramadan. Sebab itu para sahabat sehingga kan para sahabat berkendak beritahu Nabi bahawa apa tu biarlah Ramadan ini berterusan sepanjang tahun. Habis Ramadan lagi. Habis Ramadan lagi. Karena nak merebut keistimewaan dan kelebihan yang ada dalam bulan Ramadan. Banyaklah. Yang kita baca awal tadi, man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Barang siapa yang berpuasa di bulan Ramadan, hari-hari Ramadan tu puasa imanan wa ihtisaban, dengan penuh keimanan dan mengharapkan ihtisab, keredaan Allah, mengharapkan ganjaran di sisi Allah, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi, akan diampunkan dosa-dosanya yang terdahulu. Mari lagi hadis, man qama ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Barang siapa yang menghidupkan atau mendirikan malam Ramadannya dengan penuh keimanan dan mengharapkan ganjaran di sisi Allah,
ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi, akan diampunkan dosa-dosanya yang terdahulu. Datang lagi, man qama lailatal qadri imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Sama, ujung sama. Karena bulan Ramadan ini bulan Allah Subhanahu wa taala berkehendak nak mengampun dosa-dosa hamba. Dosa-dosa hamba yang berkehendak nak memohon keampunan. Memohon keampunan Allah. Iyalah dalam bulan lain pun Allah ampun. Cuma bulan Ramadan ini Allah Subhanahu wa taala membuka seluas-luas bentang, Allah bentang. Hamba mohon ampun, Allah ampun. Dan Allahumma salli sayyidina Muhammad, keampunan tadi ini ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi, dosa-dosa yang terdahulu. Sebab itu nak melakukan perubahan, masa yang terbaik nak berubah tu adalah dalam bulan Ramadan. Nak melakukan perubahan dalam diri apa pun, hak terbaiknya yang memudahkan kita nak buat perubahan tu bulan Ramadan. Karena bulan Ramadan ni Allah SWT kita sebut tadi, Allah ampun dosa-dosa yang terdahulu. Demikian kita dilatih dalam bulan Ramadan pada siang hari puasa, menahan daripada makan dan minum, menahan lapar tu. Berlapar daripada terbit fajar hingga terbenam matahari. Kemudian tu siang hari puasa. Kemudian malam hari Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, melaksanakan solat. Man qama Ramadana, mendirikan malam-malam tu. Malam itulah yang kita laksanakan tarawih, solat sunat tarawih, kan? Tu solat sunat tarawih, walaupun dia sunat, tapi kelebihan dia, keistimewaan dia tu tinggi. Kerana apa? Kerana dalam bulan Ramadan saja, tak ada dalam bulan lain. Kalau kita tinggal semalam tarawih, kita tak ada dah peluang nak ganti dia. Tu. Berbeza dengan puasa Ramadan kerana dia wajib. Walitukmilul iddah, sempurnakanlah bilangan. Tu kalau sekiranya Allahumma salli sayyidina Muhammad ialah Ramadan ni, kalau 29 hari tengok anak bulan kan, pada hari yang ke-29 tengok anak bulan dan nampak anak bulan, walitukmilul iddah, sempurnakanlah bilangan menjadi 30 hari. Kemudian lepas tu rayalah. Bukan kata tak nampak anak bulan, tak ada raya tahun ni, raya tahun depan. Tak ada. Dia 30 hari. Demikianlah nak tengok anak bulan Ramadan. Tengok pada 29 Syakban petang, 29 Syakban, iaitu hari Isnin lepas. Tengok anak bulan Isnin. Nampak anak bulan hari Selasa puasa. 29 kan, hari Selasa puasa. Maka mari tanya, nampak dak anak bulan tu yang kata puasa hari Selasa? Wallahu a'lam. Kan? Sebab dari sudut penentuan Ramadan ni dua. Satu ru'yah, yang kedua hisab. Hak hisab ni hak ada takwim, ilmu falak. Itu kira-kira menurut ilmu falak. Jadi hak takwim itu kan betul lah 29 Syakban, kemudian 1 Ramadan. Jadi hak ru'yah sebagai mengambil syarat. Faman syahida minkum syahra falyasum, barang siapa yang menyaksikan anak bulan Ramadan, maka hendaklah ia puasa. Jadi hak tu hak nampak, kata nampak. Jadi kalau tak nampak, boleh tak puasa, boleh tak menentukan, maka dia tengok tadi dua. Hak dicerak banyak-banyak balai cerak ni nak cerak anak bulan ni. Tapi kita pun tak tahu kan. Dia tak umum. Umum dia apa tu moho apa lupa raya baru ingat. Penyimpan moho besar raja-raja. Umum tarikh permulaan Ramadan kan. Dia tak abad kata bahawa setelah dicerap kita nampak anak bulan Ramadan, tak sebut. Tak ada sebut itu. Dah disebut tu apa tarikh anak apa tu tarikh Ramadan lah kan, 1 Ramadan. Nanti pula 1 Syawal kita sebut bahawa di tempat-tempat yang kita cerak telah menampakkan anak bulan. Tak ada. Ayat tu apa tu kita apa pada dululah ya, tadi dua keadaan tadi. Ya. Dengan ru'yah dan juga hisab. Ya, boleh jadi ru'yah tak nampak, tapi kerana meletakkan pada hisab itu ya. Jadi umum juga tak jadi masalah.
kan. Kerana hak nampak tak nampak tu secara kita sebutkan perkara yang ya, kalau hari ni dengan tengok macam-macam alat yang canggih nampak. Kalau zaman Nabi, zaman Nabi pula Allah beri, kita sebutkan kelebihan lah kepada para Muhammad, para ashabah. Walaupun tengok dengan mata nampak, pelik tak? Pelik tapi tak mustahil. Yang disebut sebagai kemuliaan, karamah, kelebihan, kemuliaan tu. Kalau Nabi mukjizat kan. Dia kata, macam mana zaman Nabi pun nampak anak bulan. Kita hari ni teropong dengan apa nama teropong kan. Teropong pun tak nampak, macam tu lah kan. Jangan kata pelik, jangan kata mustahil, tak mustahil. Pelik-pelik lah, tapi tidak mustahil. Kerana Allah berkehendak nak beri, maka ia tidak mustahil. Baik. Jadi di siang hari kita berpuasa dan malam hari kita melaksanakan amal soleh. Maka dalam bulan Ramadan ni kita isi dengan amal soleh. Ya. Di siang hari kita berpuasa, malam kita melaksanakan ibadah solat sunat, baca Quran. Dan baca Quran ni bukan hanya malam lah. Sepanjang hari kita isi dengan Quran. Kerana akrab Quran ni dengan Ramadan. Ya, Allah sebut dalam ayat 185, Syahrul Ramadan alladhi unzila fihi al-Quran. Bulan Ramadan padanya diturunkan Al-Quran. Allah ikat. Allah sebut Quran turun dalam bulan Ramadan. Jadi bulan yang Allah sebut dalam Quran ni ialah dalam ayat ni je. Dan kemudian Allah sebut Ramadan. Bulan lain sebelah lagi Allah tersebut Muharram, Safar, Bi'awar, Bi'akhir, sampai Zulhijjah. Ramadan je Allah sebut. Yang lain Allah sebut secara umum. Kemudian yang secara umum yang lain itu minha arba'atun hurum, ya, bulan-bulan haram Allah sebut secara umum, tak sebut satu-satu. Berbeza dengan Ramadan. Sebagai kita sebutkan di awal tadi, kemuliaan dan kelebihan yang ada dalam bulan Ramadan al-Mubarak ini. Dan akrab Al-Quran dengan Ramadan. Jadi kita isilah Ramadan kita dengan memperbanyakkan bacaan Al-Quran. Ya, sebaik-baiknya dengan bertadarus. Ya, tadarus ni bezalah dengan tilawah biasa. Tilawah biasa ni kita baca sendiri. Tadarus ni kumpulan tu. Boleh jadi 5 orang, boleh jadi 8 orang. Ya. Yang mana seorang baca, kalau 5 orang, seorang ni baca, 4 lagi dengar. Kalau ada silap, 4 lagi tegur. Kemudian bergilir tu kan. Tu tadarus. Kalau kita baca sendiri, tilawah, bacaan. Kita baca Quran. Tak ada jadi masalah. No, kalau ada masa untuk tadarus, masya-Allah, tabarakallah, boleh. Tadarus tu kerana mengambil sunnah Nabi bertadarus Al-Quran dengan malaikat Jibril satu Ramadan sekali khatam tadarus. Baik itu tadarus ni sekurang-kurang 2 orang. Yang disebut tadarus ni 2 orang. Kalau kata seorang tadarus, mu tadarus dengan siapa? Mu tak tadarus, mu baca ya, mu tilawah sendiri. Tadarus ni 2 orang. A, B. A baca, B dengar. Gila gitu lah. Ataupun A baca, B dengar. Tak ada jadi salah, tadarus juga. Boleh jadi yang baca, yang dengar ni yang mahir. Sama, tadarus. Atau tadi gili-gili baca. Biasa kita buat gili-gili baca. Kan? Kalau ni baca je, ni dengar, letih aku baca apa dengar, senang. Pulak itu, itu gili-gili. Kumpulan tadarus tadi ni tak ada ini masalah. Dalam yang kumpulan tu ada yang mahir, ada yang biasa-biasa, ada yang kurang, ya, yang disebut tadi. Cuma dia kena masing-masing melengkapi. Jangan pula mahir apa ni lambat ni. Dia dah baca saku-saku, apa lambat. Hal lambat pula, aku ni lambat ni, kesian kat ni. Minggu depan tak mari dah, atau malam esok tak mari dah. Tak boleh dah gitu. Kan? Dia kena masing-masing semua tu mujahadah. Yang mahir batu yang sederhana tadi, ataupun yang tak mahir. Itu pentingnya tadarus.
Ya. Kelebihan tadarus tadi itu tadi. Yang mahir boleh bantu yang sederhana atau yang tak mahir. Demikian yang tak mahir tadi itu dengan tadarus tu dia boleh perbaiki bacaan dia. Ataupun baca sendiri. Kalau kata tak ada masa, tak ada masa. Siang kerja, malam pun boleh saja apa tu tarawih je. Nak tadarus ni nak tunggu masa pula tadarus kan? Ya, mau gak sejam. Kan? Ada kumpulan tadarus? Ada. Mau kata sejam. Ya. Kalau nak habis juzuk, sejam. Kan? Maka tak ada masa, tak ada, baca sendiri. Tidak jadi masalah. Cuma bila baca sendiri tu kita syok sendiri ya. Kita rasa kita baca dah, kita seorang baca, kita rasa betul belaka. Tak ada orang tegur. Itulah beza dia, tu tadarus. Walaupun di sana macam-macam lah, ada orang kerana nak tadarus ni nak buat kumpulan tadarus. Boleh jadi di sekolah, tempat kerja dia. Maka dia buatlah 30. Okey, mu isi nama, mu nak juzuk berapa? Kau isi 30 orang. Kan? A nak juzuk 1, B juzuk 2 gitulah sampai juzuk 30. Lepas tu masing-masing baca. Kan? Yang ni kaedah dia masih lagi tidak apa tu sampai maksud tadarus lah. Cuma dalam melengkapi tadi tu nak melengkapkan 30 juzuk. Jadi mari kata boleh tak khatam? Khatam lah, tak ada jadi masalah. Cukup mari A habis juzuk, B habis juzuk 2, begitulah sampai ni. Lepas tu nak impun mari nak buat majlis khatam, buatlah, tak jadi masalah. Kan? Walaupun mari pandangan kata, mana boleh? A tu baca juzuk je. Juzuk 1, B baca juzuk 2, C baca juzuk 3. Mana boleh nak ni? Kan? Tak apa yang masalah, buatlah. Kan? Kerana majlis khatam pun kita baca Quran juga. Kan? Dari mula waktu sampai akhir. Kan? Cuma di sisi ganjaran itu kita serah kepada Allah lah. Nak dapat ganjaran khatam Quran dan sebagainya. Kan? Berbezalah kalau orang tadarus betul tu, lebihlah dia pasal dia dah baca betul. Kan? Beza dengan kawan ni sejuzuk masing-masing bahagi agi-agi kan. Cuma kita tak kata, kita jangan katalah apa mu buat ni tak betul. Kan? Daripada dia buat apa, daripada Allah mesti nama. Kita tegur dia, daripada dia buat gitu siapa yang tak buat. Dia buat tahun ni. Dah ustaz tu kata gitu. Apa? Kesan dia lagu mana? Tak baca. Hak susun tadi. Tak ada dah. Pasal dah hari tu ni, yalah kan tahun lepas Covid. Nak mari masjid tak boleh, sembahyang tarawih di masjid tak boleh, semua stay at home belaka. Sembahyang di rumah belaka kan. Tahun lepas punya. Tahun ni alhamdulillah walaupun masih lagi Covid, tapi apa tu dibenarkan. Jadi hak tahun lepas kan marilah macam-macam. Dengan pandangan tu, pandangan ini bukan, ni tak boleh, tak tu. Bolehlah buatlah, nak bahagi-bahagi tadi, bacalah, masing-masing baca, tak ada jadi masalah. Pasal dia nak baca. Dia nak buat susun tadi tu, kemudian dia baca, dia berasa tanggungjawab nak baca. Kan? Lebih utama. Banding baca sendiri ni biasalah, maklumlah baca sendiri. Tak apalah, kek pergi baca. Habis daripada awal sampai habis Ramadan. Kek pergi baca sampai habis Ramadan. Kalau hak ni kau mari apa tu rasa tanggungjawab. Aku ni tak selesai lagi ni tak baca ni juz 1 tanggungjawab aku macam tu. Jadi dengan demikian dia baca. Itu kelebihan dia. Jadi dalam perkara-perkara kita sebutkan amal soleh ni, perkara kebaikan benarlah dari sudut kita sebut tidak mencapai matlamat tadarus. Tak apalah kita tegur begitulah. Tapi janganlah tegur tak buatlah, tak dapat pun macam tadarus. Dok, pasal syukurkan mencapai matlamat tilawah. Menghiasi Ramadan dengan bacaan Al-Quran. Kerana itu kita sebut tadi Imam Syafi'i 60 kali khatam. Imam Malik rahimahullah tutup pengajian-pengajian, tak ada lah kelas, memang tak ada kelas pun kan. Hanya baca Quran je. Nak sebut bulan Al-Quran. Kalau kata bulan apa tu bacaan Quran tu kurang fasih, bulan Ramadan ni nak perbaiki. Itu dengan tadarus tadi kumpulan tadarus. Nak perbaiki bacaan bagi jadi lagi baik. Di bulan Ramadan ni. Bukan kata bulan Ramadan je lagi tunggu
habis Ramadan tunggu bulan Ramadan baru boleh nak beki bacaan. Tak lah. Cuma kerana bulan ni bulan Al-Quran, usahalah. Bulan ni lah kita nak banyak baca Quran. Bulan ni kita nak ambil kepahaman daripada Quran. Oh, kalau kita baca lambat, kita baca sekali kita baca, ambil kepahaman pula. Masya Allah, tabarakallah. Ambil pula kepahaman-kepahaman daripada Quran, menambahkan lagi iman, takwa kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Muslimin, muslimat, hadirin hadirat yang dirahmati Allah. Jam bunyi dah tu kan? Dia bunyi apa tu, suruh berhenti kot dah. Pasal cerah dah, masuk syuruk dah. Jadi di bulan Ramadan tu gitulah, kita tak boleh apa panjang-panjang sangat. Luar Ramadan tak apalah, kita boleh minum air kita sarapan pagi kan, lepas apa kuliah subuh tu. Jadi gitu. Dalam perkara kebaikan ni Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, kita tidaklah disuruh untuk membebani, memberatkan kan. Kerana dalam perkara itu melainkan yang daripada diri kita sendiri. Kalau jadi imam, dia tak boleh baca panjang. Oh, aku ni nak baca panjang. Sejadi imam, aku banyak ingat Quran. Baca kita baca panjang. Makmu duk mari ni bila ni mana rukuk. Tu. Bila kita melibatkan dengan jamaah, kita kena ambil kira jemaah sama. Tapi kalau sendiri tak ada masalah. Nak baca 30 juzuk, baca dalam diri. Tapi mau 8 jam. Mau 10 jam. Tak ada apa, sendiri tak ada masalah. Bila melibatkan orang ramai, maka kita kena ambil kira yang disebut sebagai bil hikmah, dengan bijaksana. Sebab itulah di zaman Nabi sembahyang tarawih 8 rakaat dengan bacaan yang panjang-panjang. Masa Sayyidina Umar tambah rakaat jadi 20 dengan bacaan yang pendek-pendek sikit. Karena Sayyidina Umar melihat umat Islam di zamannya tu tak mampu berdiri lama seperti mana zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Boleh berdiri lama. Boleh berdiri lama. Bacalah setengah juzuk pun satu rakaat, boleh berdiri lagi. Kita pun boleh berdiri, cuma ketak pada tu lah. Tak ni, lepas tu mari ni. Bila nak rukuk tu. Lepas tu habis tu, esok tak mau ya. Dah panjang sangat. Begitu kita kata iman tu. Iman para ashabah, Masya Allah, tabarakallah. Juzuk pun tak apa. Iman kita yang masalah, iman umat akhir zaman ni. Lepas itu kita kena selarikan. Maka kalau pun baca yang 20 rakaat dengan bacaan yang ringkas, yang mampu diikuti oleh para jemaah. Kerana dengan bacaan yang panjang kita kata aku nak ikut Nabi baca panjang. Kalau mu sembahyang seorang tak apa. Mu bawa orang, menyebabkan orang hati gundah gulana, resah gelisah. Kan? Dia mari kemudian malam tu malam kedua tak main dah. Menyebabkan orang lagi. Maka itu adalah cara yang tidak baik. Muslimin muslimat hadirat yang dirahmati Allah. Mudah-mudahan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, usaha kita pada pagi ini diberikan ganjaran yang besar di sisi Allah Subhanahu wa taala, diterima oleh Allah Subhanahu wa taala atas amal soleh kita, dan Allahumma salli ala Muhammad, Allah Subhanahu wa taala berikan kita kekuatan untuk meneruskan amal soleh, menggandakan amal soleh dalam bulan yang mula ini banyak hari lagi. Jadi targetlah, azamlah untuk memperbanyakkan, menggandakan amal soleh. Mudah-mudahan akhir Ramadan, habis Ramadan, kita menjadi hamba yang benar-benar bertakwa. Dosa-dosa kita yang terdahulu Allah Subhanahu wa taala ampunkan, dan kita menjadi hamba yang benar-benar beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin, Allahumma amin. Sekadar itu mudah-mudahan beroleh manfaat dan ganjaran. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum, wa billahi taufiq wal hidayah. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.